Buletin Didik 16 Mei bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menerusi garis panduan terbarunya membenarkan proses permohonan pertukaran guru dilakukan sepanjang tahun melibatkan 4 kali pertukaran setiap tahun. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, sebelum ini garis panduan Surat Pekeliling Ikhtisas 1975 panduan bagi pertukaran guru-guru hanya melibatkan 2 kali permohonan sepanjang tahun. Dan kini permohonan boleh dilakukan pada setiap Mac, Jun, September dan Disember mengikut kesesuaian penempatan serta keperluan mata pelajaran di negeri yang dipilih. Garis panduan pertukaran ni adalah garis panduan 1975. 75 tahulah dulu nak tukar, nak kena hantar pos, nak kena pergi ni. So, bila kita buat garis panduan baru, kita tengok apa kelemahan yang ada. Jadi antaranya pertukaran ni dia boleh mohon 2 kali setahun. Tapi kalau dia dah tiba-tiba lepas, katakan suami dia dulu bekerja berkhidmat askar ke polis ke, masa tarikh tutup tu tak dapat surat tukar lagi, habis tarikh tutup dapat surat tukar. Jadi dia nak kena pohon, nak kena tunggu, dia pun dah stres dah, nak pohon pun tak boleh, nak kena tunggu sehingga dibuka semula. Jadi sebab itu kita kata dia tak make sense. Jadi kita kata dia nak pohon anytime. Now permohonan boleh buat anytime. Tambah beliau, ia adalah salah satu langkah penambahbaikan dalam memperkasakan sistem pendidikan negara. Selain penambahbaikan dalam sistem pertukaran guru, antara perkara lain yang turut diberi penekanan ialah penyediaan platform aplikasi penyusunan jadual secara sistematik dan penggredan sekolah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang ke-51. Turut hadir Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nor Zamani Abdul Hamid. Sambutan tahun ini berlangsung di Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Bacok sejak 12 Mei lalu hingga majlis kemuncaknya hari ini. Pelbagai program dan aktiviti diadakan, antaranya Majlis Anugerah Guru Inspirasi McDonald's, Majlis Apresiasi Festival Guru Malaysia dan Forum Hari Guru. Dalam pada itu, pengalaman menguruskan operasi persekolahan sewaktu penularan wabak COVID-19 bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan sekiranya tidak mempunyai kerjasama yang baik oleh semua pihak. Datuk Dr. Razzie berkata tanpa komitmen dan kecekapan pengurusan KPM serta warga pendidik, agak mustahil untuk beliau memimpin tanggungjawab itu. Menurut Datuk Dr. Razzie, sektor pendidikan negara berdepan tempoh yang sukar ketika penularan COVID-19 sehingga memaksa KPM merangka semula sistem pendidikan termasuk mengeluarkan buku garis panduan SOP untuk dipatuhi. Tambah beliau, hatinya cukup tersentuh melihat pengorbanan guru yang sentiasa bertungkus lumus memahami setiap perincian garis panduan bagi memastikan kelancaran proses pembelajaran. Namun beliau gembira pihaknya berjaya menyelesaikan masalah kekurangan guru yang berlanjutan sekian lama. Seramai 16,270 guru menerusi pengambilan khas secara one-off telah ditempatkan di sekolah seluruh negara. Kalau dahulu cikgu fizik kena tunggu ada kekosongan sekolah dalam mata pelajaran fizik, baru boleh mereka dipanggil untuk mengajar di sekolah bagi mata pelajaran fizik. Tetapi sebenarnya guru ini boleh mengajar mata pelajaran lain yang masih dekat dengan bidang kepakaran mereka. Daripada situlah kita bentuk pelbagai kluster bagi membolehkan kita menyelesaikan isu mismatch antara option yang mereka belajar di universiti dan keperluan kita di sekolah. Dan alhamdulillah, seperti mana saya sebut sebelum ini, kita telah berjaya menyelesaikan pengambilan 87% daripada 18,702 orang tersebut. Seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap golongan pendidik akan terus berbakti dan melaksanakan amanah yang diberi untuk anak-anak keluarga Malaysia. Dalam tulisannya di Facebook sempena sambutan Hari Guru hari ini, beliau berkata 16 Mei merupakan hari yang cukup bermakna buat warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Tambahnya, guru umpama pelita yang menerangi kehidupan sepanjang hayat.
Onak dan Ranjau tetap ditempuhi dengan tenang. Beliau mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar guru dan jangan pernah lelah menjadi pelita bagi keluarga Malaysia. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, tema sambutan Hari Guru tahun ini iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera bertepatan dengan komitmen mereka untuk sentiasa memberikan yang terbaik dalam melahirkan pewaris generasi masa depan negara. Selepas 37 tahun menabur bakti, Roslan Yatim, bekas guru besar cemerlang Sekolah Kebangsaan Sena Kangar, dipilih sebagai tokoh guru kebangsaan tahun 2022 sempena Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-51. Menerusi anugerah berkenaan, Roslan, 65 tahun, pesara guru besar, membawa pulang wang tunai berjumlah RM40,000 dan pingat emas bernilai RM10,000. Ketokohan beliau sebagai pendidik tidak dapat disangkal lagi apabila pernah menerima pencapaian di peringkat antarabangsa. Antaranya pingat emas di Expo Inovasi dan Reka Cipta Antarabangsa Macau pada 2013. Selain dua anugerah khas daripada Persatuan Reka Cipta Harta Intelek Dunia dan Persatuan Reka Cipta Universiti Korea, beliau juga pernah meraih 2 pingat emas dalam pertandingan Reka Cipta Remaja Antarabangsa di Korea Selatan pada 2014. Yang pertama, saya rasa cukup terharu. Sesuatu yang saya tak rancang, tak harap, tetapi dia akhirnya diberi pengiktirafan. Membuktikan bahawa guru di Perlis ke, di Sabah ke, di Sarawak ke, dia boleh berpeluang dipilih sebagai tokoh guru berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh kementerian. Saya cukup terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan seluruh yang terlibat, Jabatan Pendidikan Negeri dan semua guru yang pernah berkhidmat bersama dengan saya. Sementara itu, penerima anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan 2022, Datuk Dr. Adi Badio Zaman alias Badio Zaman Tuah, 71 tahun, menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan. Kewibawaan beliau yang juga pengerusi Lembaga Pembangunan Pendidikan Islam Sarawak menyaksikan beliau turut diberi kepercayaan oleh Kerajaan Sarawak untuk menyediakan program pendidikan kepada komuniti di negeri itu. Saya ingin menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah memberi anugerah ini sebagai tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan kepada saya. Dan yang kedua, saya ingin menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jugalah saya dapat menerima anugerah ini dan hadir bersama pada majlis yang cukup bermakna pada hari ini. Saya melihat pendidikan kita amat penting sebagai jentera utama untuk membentuk generasi pelapis. Generasi masa akan datang. Datuk Dr. Adi Badio Zaman turut menerima wang tunai RM40,000 dan pingat emas bernilai RM10,000. Upacara penyampaian anugerah disempurnakan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin di UMK Kampus Bacok pagi tadi. Bertemu kembali. Guru Tunjang Sekolah Sejahtera, tema Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-51. Ia bertepatan dalam menggambarkan cabaran yang dihadapi pendidik masa kini. Menjadikan sekolah sebagai sebuah komuniti, pengorbanan guru bukan hanya di bilik darjah, malah lebih daripada itu. Wartawan Nur Syuhada Marzuki mendekati beberapa guru untuk mendalami perjalanan mereka bergelar pendidik. Nur Nadia Indra Gunawan, guru Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan AU Kramat, Kuala Lumpur, sentiasa melakukan inovasi dalam pembelajaran. Guru muda yang telah berkhidmat selama 12 tahun itu mengakui mendidik bukan hanya tertumpu di dalam bilik darjah. Dikenali sebagai cikgu YouTube dalam kalangan muridnya, pendekatan berbeza perlu ada untuk mendidik generasi kini. Ketika pandemik COVID-19 melanda negara sehingga memaksa sekolah ditutup, Cikgu Nadia berpeluang mengaplikasikan teknik pengajaran di dalam talian kepada murid-murid.
Dia juga tidak lokek berkongsi ilmu serta kepakarannya bersama guru-guru lain. Saya cuba menghasilkan satu inovasi menggunakan PowerPoint masa tu, sebab masa tu belum kira teknologi ni belum begitu terkenal lah kan dalam aplikasi dalam bilik darjah. Saya telah menghasilkan dalam buku teks tu, saya cuba mengintegrasikan dalam bentuk PowerPoint tajuk-tajuk supaya mudah untuk guru-guru guna pakai ketika mengajar dalam kelas. Guru Besar SKAU Kramat, Zulkaimi Muhammad pula amat menghargai setiap usaha yang dilakukan pendidik di sekolah ditadbirnya. Menurut Zulkaimi, cabaran turut dihadapi dalam mentadbir sekolah di ibu kota yang majoriti muridnya daripada golongan B40. Sepanjang pandemik, pelbagai usaha dilakukan bagi memastikan setiap murid tidak ketinggalan dalam menerima pelajaran. Zulkaimi turut mengaplikasikan konsep sekolahku sejahtera dan sentiasa mempunyai misi menjadikan sekolah sebagai sebuah komuniti ilmu. Antaranya kita menggunakan modul pembelajaran untuk topik-topik untuk kita edarkan kepada murid-murid. Jadi ibu bapa akan datang secara drive-thru. Ini kita juga melihat dari aspek ibu bapa yang kata kurang kemudahan lah di rumah. Contohnya tak ada komputer, tak ada akses internet, tak ada printer dan sebagainya. Sementara itu, Guru Sejarah Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan Muhammad Ridwan Abdullah Sani memilih profesi mulia ini kerana minatnya mahu mendidik anak-anak bangsa. Pernah berkhidmat sebagai pensyarah, jelas Cikgu Ridwan, dia sentiasa mencari pembaharuan dalam menarik minat pelajar untuk lebih fokus dalam kelas. Guru yang turut menjadi panel Didik TV KPM ini sentiasa mempercayai potensi pelajar tanpa mengira tahap penerimaan pendidikan mereka. Ketika di sekolah, kaedah yang digunakan ketika itu agak membosankan. Dari situ saya kata, sebenarnya bukan subjek sejarah tu yang sukar, tetapi mungkin kaedah penyampaian, keadaan semasa dalam kelas dan yang paling penting penerimaan murid sendiri dalam kelas itu menyebabkan subjek itu jadi sukar. Sekolah Kebangsaan Lemoy Cameron Highland Pahang antara contoh sekolah yang berjaya mencapai objektif kemejadian murid. Sekolah orang asli yang mempunyai 131 murid ini walaupun terletak di pedalaman, namun komitmen para guru terhadap murid tidak pernah pudar. Menurut Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, mengendalikan sekolah ketika pandemik COVID-19 adalah cabaran terbesar sekolah. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh murid-murid SK Lemoy untuk menjalankan PDPR, yang pertama ialah tiada talian komunikasi di kawasan kampung. Selain daripada itu, ibu bapa juga tidak mempunyai peranti sama ada telefon atau komputer untuk menjalankan PDPR secara bagus. Tambahan lagi, murid tinggal jauh di pedalaman yang memerlukan mereka berjalan kaki 2 hingga 3 jam untuk sampai ke sekolah. Memupuk budaya sukan dan mengamalkan gaya hidup sihat bermula dari zaman persekolahan. Menyedari potensi SK Lemoy yang cenderung kepada bidang sukan, Zuzaidi Hashim mengambil inisiatif untuk menubuhkan pasukan bola sepak. Kejayaan murid terbukti selepas mereka menerima anugerah khas Anugerah Sukan Negara 2019-2020. Sekolah Kebangsaan Lemoy bukan lagi nama yang asing di peringkat daerah Cameron Highland lah. Pada tahun 2017, Sekolah Kebangsaan Lemoy melalui sukan bola sepak, kami telah muncul juara sebanyak 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2019. Dan kami juga pernah muncul juara Liga Bola Sepak Bank Rakyat tingkat daerah sebanyak 2 kali pada 2018 dan 2019. Juga mewakili negeri Pahang pada tahun 2019. Zuzaidi berharap kejayaan SK Lemoy ini menjadi sumber inspirasi kepada sekolah orang asli yang lain. Ini membuktikan situasi dan keadaan sekolah bukan penghalang untuk guru ke arah kemejadian murid. Memetik kata-kata Hamka, impian bermula dari seorang guru yang mempercayaimu. Dia yang menarik, mendorong dan membawamu ke puncak yang tinggi, yang juga menusukmu dengan tombak yang tajam bernama kebenaran. Laporan Nur Syuhada Marzuki. Selamat Hari Guru. Happy Teachers Day. Ya Mu'alimin. Guru Sekolah Sejahtera. Selamat Hari Guru.
Masih bersama Buletin Didik. Sebuah kedai roti di Wuhan, China menawarkan peluang pekerjaan dan latihan untuk kerjaya kepada golongan OKU, pekak dan bisu. Langkah itu bertujuan membantu mereka mendapat perhatian, seterusnya dapat berkomunikasi dengan lebih ramai orang. Langkah ini dilakukan oleh kedai roti 52Hz sejak 2,5 tahun yang lalu. Ketika ini, separuh daripada 12 pekerjanya adalah individu pekak dan bisu. Malah beberapa orang daripada mereka mempunyai pengalaman dan latar belakang yang berbeza. Bagi yang mempunyai kemahiran tertentu, mereka diarah bekerja sebagai pempromosi jualan secara dalam talian. Tugas lain seperti mengemas, membasuh, membuat roti dan minuman masih perlu dilakukan. Kedai roti ini dibuka oleh Xiao Shengqiang pada penghujung 2019. Kapal udara terapung China memperbaharui rekod dunia apabila berjaya melepasi ketinggian 9,032 meter. Ia sekaligus melepasi ketinggian Gunung Everest 8,848.46 meter. Kapal udara terapung ini dikenali sebagai Jimu nombor 1 berlepas dari pengkalan ekspedisi saintifik kapal udara terapung pada ketinggian 4,300 meter di satu kawasan di Gunung Everest tepat jam 1.26 awal pagi Ahad. Pada 4.40 pagi, kapal itu sudah melepasi ketinggian 9,032 meter. Dengan catatan itu, ia sekaligus memperbaharui rekod pemerhatian sains atmosfera kapal udara terapung dunia. Jimu nombor 1 dibangunkan di dataran tinggi Qinghai, Tibet untuk mengumpul data kesan persekitaran ekologi terhadap gas rumah hijau dan perubahan iklim. Ia mempunyai berat 2.625 tan, ruang seluas 9,060 meter persegi dan kenderaan seberat 90 tan pada bahagian bawahnya. Kita sekarang berada di bahan pameran dinamakan pusing yang berlingkar. Di sini terdapat 2 biji bola golf yang akan saya lepaskan pada laluan ini. Mari kita perhatikan di manakah bola ini akan jatuh nanti. Bagaimana caranya untuk kita buatkan bola jatuh pada petak yang paling hampir, bukan paling jauh seperti tadi? Ada sebarang cadangan? Ya, betul. Kita letak pada kedudukan yang lebih rendah. Apabila kita meletakkan bola pada kedudukan yang lebih rendah, secara tidak langsung kita juga merendahkan tenaga keupayaan yang dimiliki oleh bola-bola ini. Tenaga keupayaan ini akan ditukarkan kepada tenaga kinetik apabila bergerak. Semakin rendah tenaga keupayaan, semakin rendah juga tenaga kinetik dan menyebabkan bola ini akan pergi semakin dekat. Perkembangan Sukan SEA Vietnam memasuki hari ke-9, kutipan pingat emas negara tampak suram sehingga lewat petang tadi Malaysia cuma meraih 2 pingat emas menerusi pesilat Muhammad Khairi Adib Azhar dan Rachel Yeoh Lee Wen dari sukan gimnastik, menjadikan 18 pingat emas keseluruhan untuk Malaysia berada di tangga ke-6 daripada 11 negara bertanding. Paling istimewa hari ini pingat emas kedua peribadi gimnas muda Rachel. Beraksi di pusat gimnasium Kwan Wah, Rachel jelas berada pada kelas tersendiri mengatasi 7 finalis lain. Atlet bersusuk kecil berusia 23 tahun ini menampilkan aksi membanggakan selepas mengutip mata tertinggi pada disiplin batang titian. Rachel mencatat 12.567 mata bagi meninggalkan pencabar terdekatnya Alia Finnegan Cruz dari Filipina yang mencatat 12.367 mata. Manakala pingat gangsa dimenangi wakil tuan rumah Vietnam Pham Nhu Puong dengan catatan 12.167 mata. Ini adalah pingat ketiga disumbangkan Rachel buat kontingen negara selepas dia meraih pingat emas acara palang tidak sejajar dan gangsa individu all around. Pencapaian Rachel kini menyamai Nur Dabita Sabri dari sukan terjun yang turut menyumbang 2 pingat emas buat kem negara.
Dalam pada itu, skuad bola sepak bawah 23 tahun negara menamatkan kempen kumpulan B dengan aksi tanpa kalah selepas 4 perlawanan petang tadi. Begitupun keputusan seri 2-2 menentang Kemboja menyaksikan laluan sukar menanti Malaysia di separuh akhir apabila hampir pasti berdepan tuan rumah Vietnam yang juga juara bertahan. Hadi Fayad menyelamatkan maruah Malaysia apabila 2 kali menyamakan kedudukan. Aksi kumpulan B berakhir malam ini dengan Thailand menentang Laos. Jika menang, Thailand bakal memintas Malaysia seterusnya bergelar juara kumpulan B dan akan bertemu Indonesia pada separuh akhir. Seterusnya, India mencipta sejarah badminton dunia apabila muncul juara Piala Thomas buat kali pertama. Lebih manis, India menundukkan juara bertahan yang juga juara 14 kali Indonesia 3-0. Kejayaan menundukkan 2 pasukan handalan Malaysia pada separuh akhir dan Denmark di separuh akhir nyata mengiringi keyakinan India berdepan Indonesia pada saingan kemuncak Piala Thomas di Impact Arena, Bangkok. Juara All England Lakshya Sen meraih mata pertama India menewaskan Anthony Sinisuka Ginting 8-21, 21-17, 21-16. Beregu lelaki Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty terus meletakkan Indonesia dalam tekanan apabila memungut mata kedua mengalahkan gandingan Muhammad Ahsan, Kevin Sanjaya Sukamuljo 18-21, 23-21, 21-19. Keyakinan India nyata gagal lagi dibendung Indonesia apabila giliran pemain perseorangan kedua K. Srikant turun menentang Jonathan Christie. Hanya 48 minit diperlukan Srikant memastikan Piala Thomas milik India apabila menang 21-15, 23-21. Ini kejayaan kali pertama India muncul juara dan menyaksikan negara ke-6 memenangi Piala Thomas sejak dipertandingkan pada 1949. Tempat ketiga dikongsi Jepun dan Denmark yang tewas pada separuh akhir. Baiklah, rangkuman visual sempena sambutan Hari Guru mengakhiri buletin didik. Kepada golongan pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi kehidupan. Jasamu sentiasa dikenang. Terima kasih, Cikgu. Saya Mimi Azir Abdullah. Salam hormat dan kita jumpa lagi.